Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk lagi dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kita berzikir dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah taala memberi taufik dan hidayah yang berterusan kepada kita insya-Allah. Kita berada pada muka surat 58. Kita meneruskan lagi pembacaan kita pada kitab Manhaj Hidup Orang Mukmin ataupun orang yang beriman, pada bab yang ketiga, iaitu memahami fungsi zakat, fungsi mengeluarkan zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan? Seperti mana yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqimus salah wa atuz zakah. Kan? Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi kenapa Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan zakat, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyan Islam ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus wa aqamas salat wa atauz zakah. Kenapa disebutkan dia sebagai rukun? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyebutkan musannif, pengarang kepada kitab kita ni, bagi orang yang mengejar akhirat, zakat yang dikeluarkan melibatkan beberapa fungsi, beberapa sebab ataupun beberapa kepentingan. Sama ada kepentingan untuk pengeluar itu sendiri ataupun kepada orang yang menerima untuk kebaikan dunia ataupun akhirat. Jadi yang pertamanya, memahami maksud pengeluaran zakat, iaitu melibatkan tiga perkara. Apabila orang mengeluarkan zakat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni zakat ni yang maksudnya ialah kefarduan, yang menjadi fardu, kan? Jadi yang pertamanya, ujian kepada orang yang mendakwa cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ni satu sebab nak diuji, kan? Orang ni akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikatakan dikatakan kepada mereka itu beriman sebelum ada ujian. Sebab tu bila kita baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala menyebutkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Makna kematian itu sebagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dengan kehilangan nyawa, dengan kekurangan makanan. Maka ini adalah bentuk ujian. Maka bagi orang yang Allah Ta'ala beri dia kelapangan hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta ni menjadi ujian, kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain bahawa dia kata wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya harta benda
dan anak-anak itu adalah fitnah, makna ujian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta, anak-anak itu merupakan perhiasan. Makna perhiasan ni maksudnya apa? Iaitu sesuatu yang ditinggalkan, yang diberi pakai dalam tempoh masa yang tertentu, dan sampai kepada satu masa dia akan tinggalkan. Itu perhiasan. Dia akan buka, dia akan tinggalkan. Lalu Allah Ta'ala sambung daripada ayatnya, wal baqiyatus salihatu khairun, bahawa yang kekal di sisi Allah ialah apa dah? Iaitu amal. Jadi ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ujian kepada manusia, harta ni merupakan ujian. Mendakwa kalau dia cinta kepada Allah, tengok bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Abu Bakar ini tuan-tuan orangnya cukup hebat. Kita kenal kerana dia merupakan seorang sahabat yang diberikan gelaran As-Siddiq yang tidak ada selepas daripadanya. Makna gelaran ni hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq ini. Kerana dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang lain semua menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dia membenarkan, dia belum masuk Islam. Kan? Dia belum masuk Islam lagi. Ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, dia membenarkan kerana dia sahabat Nabi, kawan Nabi. Sebelum Islam lagi dia dah berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan perkataan yang diberitahu, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang menyampaikan, mengatakan Muhammad pergi begini, maka kata Abu Bakar, sekiranya yang berkata itu benar-benar Muhammad, maka kalau sekiranya dia menceritakan bahawa dia pergi jauh daripada itu sekalipun, nasaya aku akan membenarkan. Pada waktu itulah dia mendapat gelaran As-Siddiq dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq ini, tuan-tuan, dalam bab harta tak boleh dinafikan. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa meminta kepada para sahabat radhiyallahu anhum menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bukti pengorbanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia orang kaya, dia memberikan semua hartanya. Maka apabila ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal kepada kamu? Allah wa Rasuluh. Makna Allah dan Rasul je yang tinggal. Jadi tuan-tuan, kemudian mari Sayyidina Umar selepas daripada itu. Rasulullah memberitahu, wahai Umar, hari ini Islam memerlukan dana untuk berjuang untuk pergerakan Islam. Maka kata Sayyidina Umar, apa yang diberikan oleh Abu Bakar? Abu Bakar memberikan semuanya. Ya Rasulullah, aku memberikan separuh daripada harta aku, separuh lagi untuk kehidupan aku. Tak boleh bagi juga semua. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kita melihat bagaimana orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul ni, maka harta bukan satu perkara yang besar pada dia. Jadi dengan sebab itu, harta ni ujian. Dia merupakan ujian. Berapa banyak dalam kisah-kisah yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, orang yang diuji dengan harta, dimusnahkan dengan harta. Qarun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan harta. Masalah kan, dia menjadi kufur kepada Allah dengan sebab harta yang melimpah ruah. Bila keluar zakat, nak minta keluar zakat, maka dia memberikan sesuatu yang rendah mutu. Begitu juga kalau kita melihat di dalam peristiwa yang lain, peristiwa seorang yang bernama Sa'labah. Sa'labah ni Allah Ta'ala uji dia. Asalnya orang miskin, kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, didoakan oleh Rasulnya supaya harta yang didapat ni bertambah. Dia punya keberkatan dengan sebab berkatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia memelihara kambing tu. Biasanya orang kambing ni punya kambing kalau lahir beranak seekor 2 ekor je. Dia sekali beranak 5 ekor, 6 ekor. Dan cepat pula kambing tu beranak. Sehingga maknanya kambing dia jadi berkawah. Orang dulu dia kira kawah. Sebab ataupun berlembah. Sebab negara Arab tu dia lembah. Makna kalau ada berlembah tu makna memang terlalu banyak kambing dia. Sehingga apabila diuji, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dia memberikan kambing yang cacat dan yang paling kurus. Sedangkan kambingnya berkawah banyak. Ini satu ujian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Contoh-contoh yang kita bawa ni nak menunjukkan bahawa sukar kalau kita ni diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau diuji, kita pun belum tahu kita mampu atau tidak. Seperti mana para sahabat mereka ni sanggup mengeluarkan harta mereka. Jadi ini di antara contoh-contoh yang kita nak sebutkan. Yang keduanya, bahawa membersihkan diri daripada sifat bakhil yang membinasakan. Antara fungsi kenapa kita diperintahkan mengeluarkan zakat, kerana nak membersihkan kita punya diri kita daripada sifat bakhil. Kerana kalau kita melihat di dalam surah At-Taubah juzuk yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah harta mereka itu, dia punya harta daripada mereka itu harta. Maknanya sebagai apa? Sedekah, iaitu sesuatu dia keluarkan sebagai zakat. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kerana apa? Nak membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Kerana milik harta yang telah sampai nisab, yang telah cukup haul, yang milik kita, itu bukan milik kita. Ada sebahagian milik yang wajib kepada orang lain, yang kita tak boleh makan. Kalau kita makan, hukumnya haram dan berdosa. Sebab tu maknanya perintah mengeluarkan zakat, kan? Sebab tu tuan-tuan, kita dah sampai pada penghujung tahun, dah masuk kepada tahun baru, kita kena melihat simpanan-simpanan kita, kan? Kalau ada yang telah melepasi nisab dan haul, kita kena perhati-kan. Kok makna kita terlepas pandang simpanan dalam bank ke, ASN ke, ASB ke, kan? Jadi kita kena jaga-jaga supaya kita takut kalau kita tidak keluarkan zakat, maka harta itu akan hilang keberkatan dia. Bila hilang keberkatan ni dengan sebab banyak sebab, kan? Kalau kita makan, memudaratkan diri, kan? Kalau kita simpan, kemungkinan hilang dalam simpanan kita berbagai-bagai, tuan-tuan. Kalau kita beri kepada anak-anak akan jadi bermasalah. Kita jangan pandang berkat ni dari sudut. Berkat, hilang berkat ni dipandang daripada banyak benda. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiganya, fungsinya ialah untuk mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kita tengok nak uslub ayat yang diberi oleh Allah Ta'ala ni. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkan. Anfiqu mimma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Nak menunjukkan apa? Mana kita tak punya milik. Harta itu bukan asalnya milik kita. Allah Ta'ala bagi pinjam. Dia bagi pinjam, dia suruh keluarkan apa yang dia bagi. Bukan milik kita punya. Kalau sekiranya milik kita orang lain suruh keluarkan, itu mungkin satu perkara yang susah. Tapi Allah Ta'ala kata, anfiqu mimma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Asalnya harta itu bukan milik kita. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak keluar. Ini sebagai satu ujian, nak tunjuk kalau orang boleh keluarkan sesuatu yang bukan milik dia,
Allah Ta'ala bagi pinjam pada dia, dia boleh keluarkan, kembalikan, maknanya faedahnya untuk orang lain dan pahalanya akan balik pada dia lagi. Maknanya tanya orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, nasaya akan tambah, ada tambah dia. Yang keduanya, daripada fungsi maknanya mengeluarkan zakat ini, merahsiakan pengeluarannya kerana ia lebih mampu mengelakkan penyakit riak dan juga sum'ah. Jadi orang yang nak keluarkan zakat, jadi seperti mana yang disebut dalam kitab Risalah Mu'awwanah, antara adab-adab yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang nak mengeluarkan zakat ialah nak bersedekah menyembunyikan sedekah, ataupun maknanya merahsiakan. Itu antara adab yang perlu mesti ada, supaya apa? Mengelak daripada berlakunya penyakit riak. Riak ni apa? Dia ambil daripada kalimah ra'a, lihat, dengan tujuan kalau keluar untuk dilihat-lihat orang. Walaupun di sana ada perbahasan ulama mengenai orang yang mengeluarkan secara terang-terangan, adakah hukumnya haram? Kan? Kalau dia keluarkan secara terang-terang, mengeluarkan secara terang-terangan, kalau sekiranya tidak memberikan apa-apa makna kesan kepada pengeluar, dan dengan niat dia kerana nak mengajak orang lain supaya sama-sama mengeluarkan, maka hukumnya adalah harus. Hukumnya harus. Tempat tu memang orang suka payah nak sedekah. Duit tabung masjid hari Jumaat biasanya tak lebih daripada RM10. Nah, contohlah. Tiba-tiba ada waktu tolak aja dia pun masuk 100. Perlahan-perlahan dia masukkan. Slow motion. Kan? Orang pun tengok aja. Dengan tujuan apa? Matlamatnya untuk orang lain ikut. Bukan menunjuk. Dan dia boleh menahan diri dia daripada berlaku riak. Maka hukumnya harus. Kan? Hukumnya harus. Dibolehkan. Tapi kalau sekiranya kita masuk perlahan, tengok. Berkobar-kobar riak dia, maka tak payah. Tetapi dalam kalangan ulama-ulama tasawuf mengatakan walaupun di sana pandangan fiqh diharuskan, tetapi ulama-ulama tasawuf mengatakan menyembunyikan pemberian itu, sedekah itu secara rahsia adalah terlebih baik dan terlebih terjamin dari sudut berlakunya perasaan tadi. Jadi tuan-tuan, kita tengok pandangan fiqh lain, pandangan ulama tasawuf lain. Sebab ulama tasawuf dia mengambil pendekatan ialah kerana nak mengelakkan daripada, dia disebut dengan nama ikhtiyat, iaitu barang yang tidak mampu dan tidak kuasa untuk orang ini, tak mampu. Kalau bagi terang-terang ni nampak riak betul, memusnahkan semua amalan. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama tasawuf kata tangan di atas memberi, yang di bawah tidak mengetahui. Itu adalah lebih baik. Mana sedekah secara sembunyi-sembunyi ini adalah lebih afdal daripada secara terang-terang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan juga nak mengelakkan daripada perasaan sum'ah. Kerana apa? Bila sum'ah ni merupakan penyakit yang memusnahkan amalan, kerana dia buat satu amalan itu dengan tujuan supaya orang sebut-sebut amalan tu. Dia ni orang dermawan, bila dia dengar kembang ni, kan? Supaya orang dengar. Jadi dengan sebab itu sifat-sifat yang disebut tadi adalah menandakan sifat orang yang tidak ikhlas dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. 4 perkara yang menyebabkan tidak ikhlas dalam ibadat: apabila ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takbur. 4 perkara lawan bagi ikhlas. Kan? Bila ada salah satu daripada 4 sifat ini, menunjukkan si pelaku maknanya melakukan satu perkara dengan tidak ikhlas, menyebabkan semua amalan dia boleh jadi musnah.
Jadi dengan sebab itu, dalam ilmu tasawuf ni dia lebih mengambil pendekatan jalan untuk berhati-hati untuk menyelamatkan yang mengeluarkan, yang melakukan ibadat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Menzahirkannya berarti merendah-rendahkan martabat orang fakir. Mana ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa kalau kita beri ni secara menzahirkan, seolah-olah ni kata apa? Merendah-rendahkan martabat orang fakir. Kan? Beratur ramai-ramai kan, jemput seorang-seorang ambil Allah, rasa macam peminta sedekah. Mereka rasa terhina tak? Atau terasa rendah kedudukan mereka. Kan? Kalau bagi senyap-senyap pun boleh juga. Kenapa kena beratur panjang-panjang? Seolah peminta sedekah. Mereka ada maruah. Kan? Mereka ada harga diri. Nah, boleh buat dalam keadaan yang lain. Kita pergi rumah dia pun boleh kita bagi. Tapi kenapa perlu buat macam tu? Jadi tuan-tuan, kerana tasawuf ni dia memandang kerana untuk menjaga kemaslahatan orang lain. Kan? Untuk menjaga jangan berlaku kepada yang melakukan ibadat itu, rosak ibadat dia, dan tidak timbul kepada orang-orang yang menerima zakat tadi ada perasaan hasad, ada perasaan iri, dan ada perasaan rasa rendah diri. Jadi dengan sebab itulah kenapa maknanya disuruh kepada kita bila mengeluarkan zakat ini adalah dengan secara merahsiakan atau menyembunyikan. Jika seseorang bimbang akan dituduh tidak mengeluarkan zakat dan mengeluarkannya secara senyap-senyap, hendaklah mengeluarkan zakat kepada orang fakir di tengah-tengah orang ramai secara terang-terangan serta mengeluarkan untuk yang lain secara rahsia. Jadi kalau tak mahu nanti orang kata ni orang kaya ni tak keluar zakat, boleh buat secara terang-terangan. Tapi dalam masa yang sama juga secara rahsia juga dilakukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiganya, tidak merosakkan zakat yang dikeluarkan dengan kata-kata ungkitan. Apabila orang mengeluarkan zakat, jangan menyebut-nyebut. Kan? Engkau ni kalau aku tak bagi zakat kat engkau pun tak boleh belajar. Nah, anak bini engkau pun tak makan. Tak boleh. Tak boleh mengeluarkan kata-kata ungkitan yang menyakitkan. Hal ini disebabkan seseorang yang melihat dirinya melakukan kebaikan kepada orang fakir dan suka memberi harta kepada orang lain, kadang-kadang dihinggapi dengan penyakit tersebut. Dia rasa dia hebat, dia kaya, dia boleh cakap apa yang dia nak. Kan? Biasalah kan, orang kaya tu kan macam-macam. Kan? Asyik engkau je. Perkataan asyik engkau je tu orang dah terasa dah. Kan? Tak boleh kerja. Nampak badan sihat, handphone pakai Oppo, kerja dah, minta sedekah. Sudah. Pakai Oppo dia kata. Kan? Yang minta sedekah pun tak padan kan. Pakai Note 10 tau. Kan? Minta sedekah pakai Note 10. Kan? Berlaku kita tengok. Yang mengantar untuk ambil makna bantuan datang dengan Mercedes tu. Alah, macam mana tuan-tuan? Jadi menimbulkan makna persepsi lain. Kan? Itu yang tak berapa nak bagus tu. Dia tak berapa nak bagus. Jadi akan orang kata macam mana ni kan. Jadi kita kena lihatlah. Maknanya apa ni? Melakukan kebaikan kepada fakir, memberikan harta kepada orang lain, kadang-kadang dihinggapi penyakit macam tu. Sebenarnya kalau diperhatikan betul-betul, orang fakirlah yang sebenarnya telah berbuat baik kepadanya dengan menerima hak Allah Ta'ala, yang bertindak sebagai pembersih hartanya. Sebab tu disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita ni sebagai peminta, sebagai orang yang minta sedekah, sebenarnya Allah Ta'ala menghantar kepada dia kebaikan. Sebab tu jangan kita tolak kebaikan tu. Sebab tu dalam riwayat menyebutkan bahawa
sekiranya datang kepada kamu orang yang meminta, kamu beri. Jangan menyakiti. Dan kalau kamu tidak mampu untuk memberikan kepadanya sesuatu, maka katakanlah kepadanya perkataan yang baik-baik. Tuan-tuan tengok, kan? Baca dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kan? Orang kalau datang rumah kita, Allah Ta'ala hantar kebaikan. Dengan tujuan apa? Nak bersihkan diri kita, nak bersihkan harta kita. Supaya apa? Jangan ada di sana harta yang bercampur. Sebab tu untung. Sebab tu kalau kita tak mau bagi, tuan-tuan, tak apa, tapi tolaklah dengan cara ataupun perkataan yang lemah lembut, kan? Jangan tengok orang datang je, Assalamualaikum, pintu semua tutup, kan? Kawan belum bagi salam, takkan dia nak hantar bil, kan? Kita ingat pun minta sedekah. Jadi tuan-tuan, kita punya prasangka tu, kerana prasangka buruk ni dilarang, dia satu dosa, tuan-tuan. Ada prasangka kepada orang Islam, itu satu dosa, dilarang kepada kita. Ada sifat prasangka. Sifat prasangka ni walau sebesar zarah pun boleh menahan seseorang itu daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kan? Sebenarnya kalau diperhatikan betul-betul, orang fakir yang sebenarnya dah berbuat baik kepadanya, untuk menerima dan bertindak sebagai pembersih hartanya. Apabila ia menghadirkan juga dalam hatinya yang bertujuan mengeluarkan hartanya, menghadirkan juga dalam hatinya yang bertujuan mengeluarkan hartanya adalah untuk menyukuri nikmat, nikmat harta. Jadi kalau dia beri kerana nak menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu kebaikan kepada dia. Dikala itu tidak ada lagi sebarang hubungan dan urusan di antara beliau dengan orang fakir. Tidak wajar kepada seorang menghina orang miskin lantaran kerana kemiskinannya. Hal ini disebabkan kelebihan seseorang tidak dinilai dengan memiliki harta benda dan kekurangan. Dan seorang pula tidak juga dinilai dengan sebab kekurangan harta benda. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah tak menilai dengan sebab orang banyak harta, kan? Allah tak nilai kita ni dengan sebab kita ni orang berpangkat, ataupun kita ni orang yang hidupnya mewah, hartanya banyak. Allah Ta'ala yang dinilai oleh Allah Ta'ala apa? Inna akramakum, semulia kamu di sisi Allah Ta'ala bukan sebab harta banyak, tapi kalau harta boleh memberi manfaat, menolong dia untuk ke akhirat, alhamdulillah. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Contoh-contoh ni orang contoh, kan? Antara contoh-contoh yang kita lihat, orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan ada sahabat namanya Khabbab. Bukan kebab yang makan tu. Khabbab namanya, Khabbab. Dia ni tukang buat pedang. Tukang buat pedang. Sebelum tu dia merupakan hamba milik seorang orang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Dia pergi ke Madinah, hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buka bisnes buat pedang. Tuan-tuan, dia buat satu kotak depan pintu pagar. Kita hari ni buat kotak nak isi surat. Hari ni dia ni pula buat kotak, dia masukkan duit, dalam kotak tu bilangan duitnya 70,000 dirham. Dia pun tulis kat itu, siapa nak ambil, ambil. Berapa banyak dia nak ambil, ambil. Kurang ditambah. Kalau kita tuan-tuan kotak tu isi dengan kotak-kotak, pagar-pagar pun hilang. Pagar pun hilang, bukan kotak. Duit tabung pun hilang, yang tambat dekat tiang. Nasib baik tiang tak boleh digergaji. Tak? Tabung pun hilang.
Orang tengah semayang, orang punya telekung pun hilang. Itu orang tengah semayang. Tuan-tuan bayangkan. Orang hidup pada zaman sahabat namanya Khabbab, letak tabung dekat pintu pagar, tulis, masukkan 70,000 dirham, siapa nak ambil, ambil. Tak payah. Inilah yang dilakukan oleh ni yang Kristiannya. Apa ni dekat kilang Budi Suci tu. Orang Islam dia tak kira siapa boleh ambil. Tapi yang ambilnya orang Islam ramai. Yang funder dia orang bukan Islam. Hari ni tuan-tuan, orang Islam kalau boleh buat macam tu, masya-Allah. Tapi hari ni orang memiliki, dia ada harta banyak, tak boleh share dengan orang. Dia tak seperti begitu. Sehingga bila Khabbab ni dia nak meninggal dunia, dia menangis. Orang jumpa dengan dia, wahai Khabbab, kenapa engkau menangis? Engkau sahabat Rasulullah. Orang yang banyak menerima penderitaan, diuji oleh Allah Ta'ala, iman kau kuat, kau orang yang awal masuk Islam. Kan? Berhijrah pula bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Hebat tuan-tuan, kan? Dia kata, aku menangis bukan sebab tu. Sebab aku menangis, duit yang aku infakkan dalam kotak ni belum habis-habis lagi. Yang aku masukkan 70,000 tak habis-habis. Aku bimbang aku ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan. Kita ada. Kita kumpul lagi. Lagi banyak. Ya. Memanglah kita tak nafikan harta ni. Mana yang orang tak suka? Semua orang suka harta. Tapi kita nak melihat nilai iman para sahabat radhiyallahu anhum ni. Mereka ni meletakkan harta benda dalam tapak tangan, tapi bukan digenggam. Dia letak. Maknanya dia boleh pergi, dia boleh datang. Kalau kita genggam tu pun. Ini perbezaannya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Contoh yang kita nak bawa, kan? Bagaimana generasi para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah Ta'ala sebut dia radhiyallahu, Allah Ta'ala redha pada mereka dalam masalah harta dengan diri mereka. Dan kita tengok manusia di akhir zaman, harta dengan diri. Itu satu perbezaan. Hari ni kalau kita pergi ke Madinah, kita akan dapat tuan-tuan tengok wakaf Saidina Osman sampai sekarang ada. Saidina Osman punya wakaf sampai sekarang ada. Sedangkan Saidina Osman telah meninggal berapa lama dah. Tapi dia punya wakaf sampai sekarang berjalan. Dan diguna pakai untuk semua orang. Masya-Allah tuan-tuan. Kan? Hari ni orang semayang di rumah, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi, itu merupakan wakaf. Walaupun asal Masjid Nabawi itu hanya di antara Raudhah dengan rumah Rasulullah. Tapi berapa ramai orang berebut-rebut nak masuk situ. Itu merupakan wakaf anak yatim. Suhal dan Suhail. Orang yang duduk di Madinah, 2 orang budak lelaki. Yang yatim piatu yang telah mewakafkan harta dia untuk buat masjid sampai sekarang. Masya-Allah sampai sekarang pada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak lihat bagaimana orang yang mensyukuri nikmat Allah sampai sekarang mereka mendapat pulangan yang tidak akan putus-putus. Nah, yang Rasulullah sebut dan hadis kan, iza matat insan in qata'a amalu illa salas, salah satunya apa? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Jadi tuan-tuan kita tengok betapa maknanya dalam kehidupan kita ni, walaupun harta itu penting, tak dinafikan kepentingan harta, tapi harta ni memberi ujian yang besar. Allah Ta'ala ulang banyak dalam ayat Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala ulang dalam surah yang berbeza-beza menyebut tentang masalah harta. Dan kita tengok dari sebab salah satu daripada asbab kekalahan tentera Islam dalam peperangan yang kedua, peperangan Uhud, adalah apabila mereka dikaburi dengan harta yang melimpah ruah.
harta yang ditinggal. Kerana orang-orang tuan-tuan, orang-orang zaman orang dulu, sejarah peperangan ini, kalau mereka berperang, mereka akan bawa semua sekali. Orang Quraisy, orang Yahudi, kalau dia berperang, dia akan bawa semua sekali. Anak-anak bawa harta. Rumah je tak boleh bawa. Kalau rumah boleh bawa, ditarik juga. Sebab tu dia bawa emas-emas semua dia bawa sekali. Jadi bila mereka berperang, mereka mempertahankan tu. Mempertahankan anak, mempertahankan isteri, mempertahankan harta. Sebab tu maknanya ada di dalam Islam konsep ghanimah, harta rampasan. Kerana mereka membawa harta yang banyak. Sebagai buktinya, bahawa mereka ni berperang bawa semua sekali. Di antara harta rampasan yang telah didapati oleh orang Islam, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah. Juwairiyah ni merupakan rampasan, merupakan anak kepada seorang pemuka Yahudi yang telah ditawan dan dijadikan harta rampasan. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah ni diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menebus Juwairiyah dengan menjadikan dia seorang isteri, kerana dia merupakan seorang perempuan daripada wanita Yahudi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjuk kepada kita ni tuan-tuan, harta kita tak dampikan, tapi ujiannya besar, kan? Yang keempatnya, memandang pemberian yang dilakukan masih terlalu kecil, kerana orang yang memandang besar kepada pemberian yang dilakukannya, hal ini kerana menimbulkan rasa takjub kepadanya dengan satu-satu pemberian yang dibuatnya. Setengah tokoh mengatakan melakukan perkara ma'ruf tidak akan lengkap kecuali dengan menyertakan 3 perkara ini. Pertama, memandang perkara ma'ruf yang dilakukan itu masih kecil. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dalam soal ibadat, soal kebaikan, soal taat kita kepada Allah, kita kena memandang bahawa yang kita buat ni Allah kecil sangatlah. Hari ni kalau kita boleh keluarkan zakat, hari ni kalau kita boleh bangun malam, kan? Hari ni kalau kita boleh sedekah, itu terlalu kecil. Kita kena pandang itu kecil. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semayang sampai bengkak kaki. Kita boleh semayang sampai bengkak kaki? Boleh. Kita boleh semayang sampai bengkak kaki. Gaut? Boleh. Sebab gaut. Memang boleh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang semayang sampai bengkak kaki. Kerana apa? Lamanya Rasulullah berdiri. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ni kan maksum. Orang yang diampunkan dosa yang dahulu ni akan datang. Kenapa buat-buat penat-penat semayang? Kalau engkau tak semayang pun kau masuk syurga. Nampak engkau Rasul. Semayang penat-penat, semayang malam buat apa? Kan? Maka apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Adakah tidak aku ni orang yang bersyukur kepada Allah? Kerana apa Rasulullah melontarkan kata-kata itu? Kerana memandang kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Dia angkat dia sebagai Rasul, diberikan kemuliaan sebagai seorang ulul azmi, maka itu makamnya cukup tinggi. Dan dia merupakan orang yang memberi syafaatul uzma, syafaat yang besar. Dan kalau nabi-nabi lain tak boleh bagi, maka Rasulullah SAW boleh bagi. Maka Rasulullah melahirkan tanda syukur kepada Allah. Itu pun Rasulullah kata, ini belum boleh lagi membalas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Allah, kalau seorang Nabi dah kata macam tu, kita lagi jauh tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lebih jauh daripada itu. Kalau hari ni kalau kita kata, Ustaz saya bulan Ramadan 30 malam tu tak pernah miss. 30 malam je, lepas tu miss, kan? Lepas tu tak datang dah. Mana dia sembahyang tarawih tiap bulan, kan? Lepas raya, ni bagaimana bang? Nak tarawih, kau gila apa? Hilang akal kau? Tak ada tuan-tuan, kan?
Tapi para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyangnya tidak kurang daripada 12 rakaat tiap-tiap hari. Sembahyangnya 12 rakaat tiap-tiap hari, tak pernah kurang. 12 rakaat yang Rasulullah buat tidak sama seperti mana 12 rakaat kita. Rasulullah sembahyang sampai kepada dekat dengan fajar. Berdirinya lama. Kan? Bayang, Allahu akbar. Kita tidak sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semayang walaupun serakaat tapi menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Kita tak mampu. Pak Imam baru baca Inna Ataina dah kena komplain. Kan? Inna Ataina kena komplain sebab pendek sangat. Baca Lam Yakunil komplain juga, panjang sangat. Kan? Lalah imam tak baca apa, Fatihah aja. Komplain juga asal tak baca surah. Besok dia baca Alif Lam Mim rokok. Kena komplain juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka semayang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah semayang subuh tuan-tuan, satu rakaat Rasulullah baca 6 juzuk. 6 juzuk. Kalau hari ni 6 juzuk Pak Imam baca, memang kena kunci dalam masjid, tak boleh keluar dah. Kan? Memang kena kunci dia. Kan? Besok terus tak datang dah Pak Imam. Kan? 6 juzuk. Bila ditanya, adakah Rasulullah baca panjang? Tak. Kami tidak merasakan yang Rasulullah baca panjang tu panjang. Dan kalau Rasulullah baca pendek, dan kami tak merasakan Rasulullah baca pendek. Inilah hikmahnya dan hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjuk kepada kita ni, maknanya pertama, orang ni di antara makna fungsinya, hendaklah memandang pemberian itu masih terlalu kecil. Sebab tu bila kita bagi suatu ni, memandang perkara makruf yang kita laku tu masih kecil lagi. Jauh lagi tuan-tuan. Ya, jauh lagi. Hari ni kalau kita boleh bagi 1 juta pun jauh lagi. Jauh lagi. Masya-Allah. Kan? Tak boleh sama dengan pemberian yang dibuat oleh para sahabat. Rasulullah, sahabat ni bukan setakat beri harta, beri diri mereka. Kan? Memberi diri mereka tu, wakafkan diri tu. Masuk senarai wakaf untuk perang. Hari ni kalau kata senarai, siapa nak masuk perang? Belum tentu kita mewakafkan diri kita untuk perang fi sabilillah, belum tentu. Ni kalau pergi ni kereta Proton baru beli, siapa nak jaga pula? Proton ni ceritanya. Kan? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat ni. Yang keduanya apa? Menyegerakan perkara makruf tersebut. Hari ni kita nak buat perkara-perkara baik. Ni bukan tuan-tuan lah, ni cerita saya lah. Tuan-tuan orang alim. Mana? Kita nak buat baik tuan-tuan. Benda-benda makruf kita nak buat. Biasa kita lewat. Kan? Kalau nak datang sembahyang jemaah, dah dengar, dah qamat ke belum? Qamat ke belum? Ya, baru sampai. 20 tahun berjiran dengan masjid, 20 tahun masbuk. Pak Imam bagi salam, dia tercacak. Pak Imam bagi salam, dia tercacak. Kan? 20 tahun masbuk. Kan? Sebab tu orang yang tak datang sembahyang berjamaah ni, dia rugi dalam banyak benda. Pertamanya, rugi pahala. Satu. Sebab orang sembahyang berjamaah 27 darajat. Yang keduanya, dia rugi fadilat takbiratul ihram. Kedua. Yang ketiganya, dia rugi mendapat amin para malaikat. Rugi tuan-tuan. Banyak rugi tau. Kerana bila dibaca amin sama dengan Pak Imam tu, malaikat baca amin, boleh masuk syurga tau. Bayang. Kita bayangkan betapa banyak kita rugi. Kita datang nak mendirikan solat, setiap langkah dikira oleh Allah Ta'ala. Masuk kaki kanan dapat pahala, keluar kaki kiri dapat pahala. Sembahyang tahiyatul masjid dapat pahala. Allah, banyaknya kita rugi. Kalau kita sembahyang seorang diri, tak dapat. Sebab tu dalam bab kita nak membuat amal ma'ruf ni, memang kita lambat. Berbanding dengan Said bin Usayyad. Said bin Usayyad seorang tabi'in. Disebutkan dalam riwayat bahawa Said bin Usayyad ni, dia sembahyang berjamaah selama 40 tahun di Madinah. Dan dia ceritakan,
Selama 40 tahun aku semayang di Madinah, aku tidak pernah melihat tapak kaki orang. Macam mana semayang tak pernah tapak kaki orang? Bermakna dia datang awal dan dia semayang saf pertama. Kita bukan pandang tapak kaki, dalam semua nampak. Kita teropong habis. Kan? Bayang 40 tahun tuan-tuan. Semayang berjamaah, tak pernah tengok tapak kaki orang. Allah azim tuan-tuan. Ni para tabi'in. Nah, ini nak cerita saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan alim kan. Tuan-tuan bayangkan, kita ni nak buat makruh ni. Kalau belajar tengok, hari ni ada belajar. Kalau tak belajar tak datang. Kalau tak ada belajar tak datang masjid. Kan? Ada yang siap marah. Apa pasal ustaz tak datang? Kita dah penat-penat datang masjid. Allah. Ya Allah tuan-tuan, punyalah haprak je. Dia boleh marah. Kita tak datang sebab ada hal. Kita pun terlupa nak bagi tahu. Dia dah datang pula. Dia marah sebab kita tak datang. Dah penat-penat kami datang, ustaz tak datang pula. Ustaz juga kena marah. Ya. Pelik tuan-tuan, pelik. Zaman pelik tak? Kan? Ni cerita maknanya nak buat amal ma'ruf ni, perkara ma'ruf ni, memang kita seni orang lambat. Jenis lambat. Allahu Akbar. Bayangkan Ibnu Maktum menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Maktum yang disebut dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah datang kepada kamu seorang buta. Siapa dia ibu? Yang disebut dia tahu ialah Ibnu Maktum, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya di pinggir Madinah, jauh, orang buta. Kan? Jadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh. Kerana dia kena azan nombor satu. Dia azan yang pertama, lepas tu azan kedua baru Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, dia datang lebih awal daripada orang lain. Orang buta tuan-tuan menempuh padang pasir. Hari ni kereta kita menyalau sampai tak cukup parking. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang namanya, kita muhasabah tu kan, bukan nak kata siapa-siapa, kenapa? Kita muhasabah dan mudah-mudahan dengan kita menyebut-nyebut ni, kita akan jadi ingat kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang kita beri nasihat ni kepada orang beriman. Tuan-tuan, orang beriman. Kerana apa? Perlu nasihat kepada orang beriman? Kerana memberi manfaat. Yang orang luar tak dengar, kita nak buat macam mana tuan-tuan? Yang dah ada ni, ustaz kali pertama datang kita dah kena tibai, menyesal datang. Bukan, kerana nak menyahut Allah Ta'ala punya firman. Berikan maknanya peringatan. Sesungguhnya peringatan ni bagi orang mukmin dia ada manfaat. Sebab tu kita sebut-sebut selalu supaya apa? Kita dapat manfaat daripada peringatan Allah. Dan yang ketiganya dia kata apa? Menyembunyikan daripada pengetahuan orang ramai. Sebab tu kalau buat ibadat, sembunyikan. Jangan sebut-sebut kan, malam tadi aku qiyamul lail sampai bengkak kaki. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana aku ni semayang? Dan bila aku semayang ada sahabat lain tengok aku semayang. Dia masuk dalam rumah, dia tengok aku semayang. Aku rasa suka pula. Nah, adakah itu dikata riak?" Ni satu soalan juga. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana permulaan kau waktu ibadat?" Itu sebabnya dalam kaedah usul al-ibratul ula. Walaupun kaedah ni dia masalahnya untuk orang musafir. Al-ibratul ula wala ibratul ukhra. Kan? Contohnya kalau orang pergi berjalan, dia musafir. Sebenarnya kaedah usul tu untuk orang musafir. Dia dah sampai Seremban, dia dah semayang jamak qasar. Lepas tu tak jadi pergi Kuala Lumpur. Macam mana hukum semayang jamak qasar tu? Sah atau tidak? Hukumnya sah. Sebab niat dia pertama tadi waktu keluar rumah untuk musafir.
dia tak perlu qada lagi. Itu dia punya kaedah dia. Kan? Kaedah usul untuk jamak ni. Untuk sembahyang jamak sebenarnya. Jadi tu tuan-tuan, muslimin dia tengok pada niat awal dia. Macam sekiranya orang sembahyang tak? Sembahyang. Tadi waktu dia sembahyang, kaedah al-ibratul ula ni, dia sembahyang, dia menutup aurat. Tiba-tiba waktu sembahyang aurat dia terbuka. Kalau aurat terbuka dalam kaedah fiqh batal sembahyang. Kan? Tapi dia sempat tutup. Jadi nak kira apa? Batal tak batal? Tak batal sebab asal dia sembahyang tadi ialah aurat dia tertutup. Itu kaedah usul. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kita ni menyembunyikan. Disuruh sembunyikan. Jadi maknanya bila ditanya kepada Abu Hurairah, bagaimana kau masuk sembahyang tadi? Kau sembahyang tadi awal macam mana? Tujuan nak tunjuk orang atau macam mana? Tidak ya Rasulullah, aku sembahyang memang kerana Allah. Cuma aku ni bila aku sembahyang orang tu tengok, aku suka supaya ibadat aku dicontohi orang. Maka Rasulullah itu bukan riya. Tu kita nak kena jaga-jaga dulu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada yang kelima dan yang seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.